Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ar-ra'ufir rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan seluruh saf kepimpinan Masjid Kota Kemuning, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan imam, tuan Bilal, para hadirin dan hadirat mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya untuk sama-sama kita berkumpul di dalam rumahnya pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan salat secara berjamaah. Kemudian diberikan kesempatan untuk kita meluangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu di mana untuk kita mendengar perkongsian melalui pembacaan kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang kedua, khusus pada membicarakan berkenaan dengan ibadah salat. Tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedang membincangkan bab yang pertama, iaitulah berkaitan dengan kebersihan dan kesucian dalam Islam. Islam menuntut kita untuk kita menjaga kebersihan. Begitu juga Islam menekankan kepada kita kesucian, khususnya dalam soal kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita yang lepas, kita telah pun membacakan dua ayat yang dijadikan sebagai teras kepada perbincangan dan juga merupakan asas kepada terbentuknya hukum bersuci di dalam Islam, iaitulah ayat yang pertama, ayat yang ke-222 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini Allah taala menyatakan bahawa dia mencintai orang yang sentiasa bertaubat dan mereka yang bersuci. Maka daripada ayat ini terkandung dua jenis kebersihan ataupun dua jenis kesucian dalam Islam, iaitu pertama, suci dari segi perkara yang batin, kemudian yang kedua, suci dari najis ataupun suci berkaitan dengan zahir, perkara yang zahir. Begitu juga telah pun kita sebutkan dalam pertemuan kita tersebut berkenaan dengan surah Al-Muddathir. Ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir merujuk kepada ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dalam ayat ini pun sama, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita membersihkan dua perkara yang paling utama, iaitu siap pakaian, maknanya suci zahir. Dalam masa yang sama dituntut kepada kita untuk membersihkan batin kita, iaitu di sini warujza. Ar-rujza di sini banyak maksudnya di sisi tafsiran ulama. Ada yang mentakrifkan ar-rujza di situ dengan maksud al-authan, iaitu patung berhala. Ada juga yang mentakrifkan ar-rujza di situ dengan maksud dosa-dosa. Ala kulli halnya, yang dikehendaki di sini dituntut kepada kita untuk membersihkan dalaman kita, batin kita daripada segala maksiat, kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Jadi kedua-dua ayat menjelaskan kepada kita bahawa
kita perlu membersihkan zahir daripada najis yang nampak yang ada pada tubuh badan kita, pada pakaian kita. Dalam masa yang sama, kita juga dituntut untuk membersihkan batin kita daripada sifat riak, daripada sifat takabur, daripada sifat ujub dan yang seumpama dengannya. Jadi dua tuntutan kebersihan di dalam Islam. Malam ini kita akan sambung bagi kita membacakan bab ini, iaitu berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan kebersihan. Maka kata pengarang kita rahimahullahu taala, dalam hadis pula dijelaskan seperti berikut. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman, rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci, membersihkan diri, yakni meliputi zahir dan batin, adalah setengah dari iman. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci sama ada bersuci yang zahir ataupun bersuci batin kita, maka ianya merupakan separuh ataupun setengah daripada tuntutan keimanan. Mana kata di sini tidak akan sempurna iman kita kecuali lah dengan cara kita perlu membersihkan zahir dan batin kita. Maka daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim ini jelas kepada kita bahawa di sisi pandangan agama kita, bab kebersihan adalah satu perkara yang sangat perlu kita berikan penekanan, kerana ianya merupakan prasyarat bagi kesempurnaan iman. Kemudian ia juga merupakan prasyarat bagi penerimaan ibadah kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan separuh daripada iman. Satu, tuntutan untuk kesempurnaan iman. Sebahagian lagi tuntutan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita belajar kitab-kitab fiqh, tuan-tuan sekalian, bab yang paling utama dan banyak dibincangkan di awal-awal kitab lagi, bab disebutkan berkaitan dengan at-taharah, bab kebersihan. Bermula daripada kita mengenali jenis najis kan, kemudian hadas, kemudian kita mengenali pula alat-alat untuk kebersihan dari segi airnya, batu dan seumpamanya. Kenapa didahulukan perbincangan ini? Kerana ianya merupakan prasyarat. Jadi kitab kita ni dia tidak sentuh secara mendetail lah, tidak sentuh secara spesifik berkaitan perkara ini, cuma didatangkan riwayat-riwayat hadis untuk menjadi asas kesedaran kepada kita betapa pentingnya soal kebersihan ini yang perlu diberikan penekanan. Maka kata pengarang kita di dalam menguraikan hadis ini, kata dia, hadis ini menyatakan bahawa kebersihan dan kesucian itu adalah menjadi sifat orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman ialah orang yang menjaga kebersihan. Kalau sekiranya kita tidak menjaga kebersihan, bermakna belum sempurna lagi keimanan kita. Bahkan penanda aras bagi kesempurnaan kita apabila adanya najis-najis, adanya perkara-perkara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai al-adha, benda yang menyakitkan. Sama ada yang menyakitkan dari segi kita kata duri-duri, batu-batu yang boleh menghalang laluan, ataupun yang menyakitkan boleh juga termasuk sampah sarap dan seumpamanya. Kalau kita melihat perkara tersebut, kita tidak alihkan, maka kita belum sempurna keimanan kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan cabang-cabang iman, dinyatakan antaranya ialah, baginda menjelaskan cabang-cabang iman banyak. Antaranya ialah imatatul adha 'anit turuqat. Kita menghilangkan benda-benda yang menyakitkan, benda-benda yang merosakkan, benda-benda yang memudaratkan daripada laluan orang ramai. Bermakna itu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Bukan kecil perkara kebersihan, perkara sedemikian di dalam kedudukannya di dalam Islam.
Semasa mereka beribadah, mereka dikehendaki berkeadaan bersih suci, meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat sembahyang. Dan serentak dengan itu mereka dituntut membersihkan batinnya dari segala perkara keji dan dilarang. Orang beriman, orang yang sentiasa beribadah. Tanda kesempurnaan iman adalah ibadah. Kemudian syarat kesempurnaan ibadah pula berkait secara langsung dengan kebersihan. Bahkan orang yang tidak jaga kebersihan bukan tunggu hari akhirat, di alam kubur lagi telah pun menerima azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan, menggambarkan berkenaan dengan ada segelintir manusia, sebahagian manusia diazab oleh Allah Ta'ala tak tunggu akhirat, bermula daripada alam kubur lagi dah mendapat azab. Kerana apa? Antaranya ialah kerana tidak menjaga kebersihan. Satu ketika Nabi dan para sahabat melalui satu kebun, yang di sana terdapat satu perkuburan yang masih lagi merah tanah dia, maksudnya baru dikebumikan. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat supaya diambil pelepah tamar untuk dipacakkan pada kubur tersebut. Kenapa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada dua mayat berada dalam kubur tersebut diazab. Dan mereka diazab bukan kerana benda-benda yang besar, mereka diazab kerana perkara yang kecil sahaja. Iaitu yang pertamanya kerana satu orang dia tidak melakukan istibrak, iaitu dia tidak sucikan sungguh-sungguh kemaluan dia apabila dia selesai kencing dan seumpamanya. Dia tak basuh sungguh-sungguh, kemudian dia sembahyang dengan cara tersebut. Satu lagi kerana melakukan namimah, kerana melakukan umpatan, adu domba, melaga-lagakan sesama manusia. Maka poin kita di sini ialah bagaimana kalau tidak jaga kebersihan, seawal di alam kubur lagi telah menerima azab, azab berbentuk azab kubur, ianya merupakan pra kepada azab yang sebenar di hari akhirat nanti, permulaan bagi azab yang sebenar di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan rahmati Allah, ambil cakna berkaitan dengan kebersihan ini. Saya pernah tengok depan mata sendiri. Kita perhatikanlah bila mana di tempat-tempat wuduk ni, kita tengok bagaimana orang-orang ambil wuduk untuk sembahyang. Wuduk salah satu cara untuk membersihkan diri daripada hadas, kotoran pada diri, untuk memastikan kesempurnaan ibadah. Maka mesti wuduk yang sempurna. Ada satu ayah dan juga anak ni, mula-mula anak dia dulu ambil wuduk. Ayah dia pegang dia punya cap, dia bawa cap, pegang cap, tunggu anak ambil wuduk. Anak ambil wuduk, kita perhati daripada jauh, kita nampak memang lengan tak sampai ke siku lah. Kalau basuh tangan tak sampai ke siku kan, basuh muka tak rata, basuh kaki tak rata. Tak apalah kita kata anak, tapi ayahnya tidak tegur. Tengok bila mana giliran ayah ambil wuduk pun sama juga sebagaimana anak. Tengok yang anak tu kita kata mungkinlah di usia masih lagi mengikat memayis, belum balik lagi, bolehlah kita nak maafkan dan seumpamanya. Tapi tengok ayah sendiri pun masalah. Bermakna ini membenarkan apa yang disebut dalam peribahasa Melayu kita, ayah borek anak rintik kan. Maknanya bila mana kita di peringkat ketua keluarga tidak ambil cakna betul-betul soal wuduk yang merupakan asas paling utama kepada penerimaan ibadah sembahyang kita, maka generasi anak kita yang bawah kita ni barangkali mereka juga mengikuti jejak langkah kita. Maka kita tak sempurna, anak kita pula tak sempurna, maka sia-sialah ibadah yang dilakukan, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata kena cakna. Perhatilah, tengok anak-anak kita bab sembahyang, bab ambil wuduk paling utamanya dalam perbincangan kita ini. Tengok balik, cek balik, kalau sekiranya ada kekurangan perlu diberikan teguran segera, perlu diperbetulkan bagi sempurna. Kita nampak kecil, tapi dia melibatkan penerimaan ibadah secara keseluruhannya. Ibadah sembahyang ni perkara yang paling utamalah. Bila sembahyang tak sempurna, maka ibadah lain tidak diterima, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bersih yang dituntut dalam agama ni merupakan bersih
yang zahir dan juga bersih yang batin. Yang zahir merujuk kepada meliputi tubuh badan, pakaian, tempat semayang itu apabila kita nak semayang. Dalam masa yang sama dituntut juga untuk membersihkan batin kita daripada sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat mazmumah, di mana kalau ada sifat tersebut juga menyebabkan tidak diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sifat riya, sifat ujub, takabur dan seumpama dengannya lah, itu pun perlu dibersihkan, perlu dibuang daripada kita apabila kita menunaikan sembahyang. Oleh kerana tiap-tiap seorang Islam diwajibkan mengerjakan sembahyang 5 kali sehari semalam, maka dapatlah dipaham bahawa salah satu hikmahnya atau tujuannya ialah untuk mengekalkan sifat yang mulia ini, yakni sifat kebersihan dan kesucian zahir dan batin menjadi amalan hidupan. Mana kata kita apabila sembahyang yang wajiblah 5 kali sehari, maknanya kita sekurang-kurangnya 5 kali ni kita akan bersihkan diri kita. Kita akan bersihkan diri kita. Itu yang wajib. Kalau ada orang nak buat yang sunat pula, maknanya lebih banyak lagi dia membersihkan diri dia. Jelasnya kebersihan dan kesucian yang dimaksudkan oleh syarak adalah wajib hukumnya dengan dalil Al-Quran dan hadis yang tersebut di atas tadi, dan juga hadis-hadis yang akan disebutkan pada bahagian masing-masing. Baik, ini berdasarkan kepada dalil Quran dan hadis-hadis yang dinyatakan, termasuklah hadis yang telah kita bacakan tadi. Ini menjadi bukti bahawa dalam hukum syarak, dalam hukum agama kita, wajib kita menjaga kebersihan. Kebersihan dan kesucian atau at-taharah itu terbahagi 2, zahir dan batin. Kita pun dah sebut tadi daripada ayat, jelaslah sebenarnya ada 2, tapi didatangkan oleh pengarang kita di sini untuk dia nak highlightkan tentang 2 perkara ni. Sebab kadang-kadangnya kita beri perhatian kepada yang zahir sahaja, kita tinggalkan yang batin. Ada sebahagian orang dia tekankan yang batin sahaja, tetapi yang zahir dia sambil lewat. Jadi kita nak kedua-dua kebersihan ini kita mesti jaga. Barulah ibadah yang kita sampaikan kepada Allah itu, yang kita tujukan kepada Allah itu betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertamanya kebersihan zahir. Kebersihan dan kesucian yang zahir ialah kebersihan dari hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Yang ni yang paling utamalah. InsyaAllah kebanyakan daripada kita biasa melazimi pengajian yang menceritakan dengan detail berkaitan dengan hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ini apabila kita dalam keadaan tidak mempunyai wudu, maka dipanggil kita hadas kecil. Cara nak mengangkat hadasnya, kita ambil wudu. Ataupun kalau sekiranya tidak ada air ataupun ada apa-apa halangan, maka dengan cara bertayamum, maka hilanglah hadas kecil tersebut. Satu lagi hadas besar. Hadas besar seperti berjunub, haid dan juga dalam keadaan nifas. Kan maka caranya bagi yang junub dengan cara mandi wajib. Kan bagi haid dan nifas apabila berhentinya darah, maka pun sama dengan cara mandi wajib. Ini perkara asas yang ada di dalam hukum fiqh kita lah. Dan kebersihan dari benda-benda yang najis. Benda-benda yang najis, sama ada najis yang dinamakan dengan mukhaffafahnya, yang dinamakan dengan mutawassitahnya, dan juga yang dinamakan dengan yang mughallazahnya. Yang tu perlu kepada perbincangan dalam fiqh dengan mendetail. Baik, disebutkan di sini pembersih benda-benda yang najis ialah air yang suci lagi menyucikan, dan juga batu dan samak. Manakala pembersih hadas pula ialah wudu, mandi dan tayamum. Yang ni maknanya dalam agama kita ni spesifik, mempunyai hukum yang begitu detail. Setiap daripada kekotoran, sama ada dalam bentuk hadas kecil ataupun hadas besar, ada penyelesaian yang telah pun ditetapkan dalam agama kita. Yang ni kita kena mengaji dalam bab fiqh lah. Oleh kerana kitab kita ni dia bukan sentuh berkaitan dengan fiqh secara detail, maka memadai sebagai pengenalan asas kepada kita. Bagi menyempurnakan kebersihan yang zahir, diberi panduan juga untuk menjaga kebersihan anggota tubuh badan yang tertentu secara khusus.
Di antaranya ialah kebersihan mulut. Lain daripada kita kata wudu, mandi yang wajib dan seumpamanya, ada lagi panduan-panduan dalam agama yang diajar kepada kita tentang penjagaan diri kita. Tentang penjagaan diri. Contohnya ialah berkaitan dengan kebersihan mulut. Ini ditegaskan dalam hadis yang berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Rawahu al-Imam Asy-Syafi'i wa ghairuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersugi itu membersihkan mulut. Ia juga suatu perkara yang diredai Tuhan. Hadis sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Tentu sekalian, kalau orang yang biasa mengaji hadis, dia tahulah Imam Syafi'i pun sebenarnya ada juga kitab hadis. Selain daripada kitab fiqh, Imam Syafi'i ada juga kitab hadis. Seumpama Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Imam Muslim ada Sahih Muslim, Imam Ahmad ada Musnad Ahmad. Maka Imam Syafi'i pun dia ada Musnad Asy-Syafi'i, di mana khusus dalam himpunan tersebut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sumber kepada hadis ini disebutkan di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Baik. Jadi di sini disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyatakan tentang kelebihan bersugi. Bersugi maknanya kita memberus gigi lah. Kalau sebahagian orang dia hanya memahami bersugi apabila menggunakan kayu siwak, dia kata itu baru dinamakan bersugi. Kalau gosok gigi biasa tak panggil bersugi. Macam mana kita nak faham tu? Maknanya kebanyakan orang tak dapatlah pahala bersugi sekarang. Sebab apa? Sebab guna berus gigi, guna pula ubat gigi. Adakah ianya tidak termasuk dalam bersugi yang dinamakan siwak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini kita perlu melihat kepada huraian yang dikemukakan oleh ulama. Antaranya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini, dia menyebut bahawa bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu at-taghayyur hasal al-istiyak, kata Al-Imam An-Nawawi. Dengan apa sahaja seseorang itu membersihkan mulutnya dengan cara menghilangkan bau mulut, maka terhasillah pahala bersugi. Tak kiralah dengan cara macam mana. Lalu dia mendatangkan contoh kal khirqati wal isbi'. Maksudnya kadang-kalanya boleh digunakan dengan perca kain. Contohnya seseorang tu dia tak ada berus gigi, terlupalah tertinggal berus gigi kan. Dia pun ambil lah sapu tangan dia contohnya, ataupun tisu khirqah ni, cebisan kain. Maka dia ambil, dia gosok gigi dia dengan menggunakan cebisan kain. Itu pun dapat pahala siwak juga. Itu pun dapat pahala siwak juga. Sebab kata Imam Nawawi, apa-apa yang boleh menghilangkan at-taghayyur, maknanya perubahan bau mulut, maknanya boleh walaupun dengan apa-apa sahaja. Ataupun dengan jari pun termasuk juga. Tonyoh dengan jari kan. Maka ianya dapat pahala siwak juga. Jangan kita hanya khususkan kepada kayu sugi itu sahaja. So itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi antaranya menghuraikan dengan detail tentang perkara ini dalam kitab dia Kaifa Ta'amalu Ma'as Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya dalam kaedah yang dinyatakan secara khusus dengan kaedah al-wasilah al-mutaghayyirah wal hadaf ats-tsabit, bab yang berkaitan dengan cara berbeza tetapi maksud yang sama. Dia menguraikan berkaitan dengan perkara ini pun sama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Bersiwak caranya berbeza. Sekarang ni alat untuk kita bersihkan diri, bersihkan gigi kita berbeza-beza dengan yang zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya sama, iaitu tujuan untuk membersihkan gigi kita. Maka pahala sunnah juga terhasil, walaupun bukan dengan kayu miswak, bukan dengan kayu sugi yang kita faham tersebut, yang kita biasa tersebut. Mana kata dengan apa-apa kaedah yang elektronik pun termasuk juga dibolehkan, asal sahaja perkara tersebut boleh membersihkan gigi kita. Kerana ini merupakan keluasan
dari segi bagaimana cara untuk kita membersihkan gigi tersebut. Bukan hanya siwak itu difahami dengan maksud dengan menggunakan kayu sugi. Tapi kalau kita boleh guna kayu sugi, itu yang terbaiklah, kerana ianya menepati sunnah Rasulullah dan memang itulah perbuatan sebenar baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tengok agama kita sampai tahap bab gosok gigi pun dididik kepada kita, diajar kepada kita dalam soal ini. Kemudian ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa 'alal mu'minin, wa fi hadisi Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kalaulah tidak aku akan memberati orang-orang yang beriman, yakni umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali mereka mengerjakan sembahyang. Dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan bahawa kalaulah tidak kerana Nabi takut menjadi wajib kepada kita, tidak memberatkan kepada kita, nescaya baginda akan paksa kita, suruh kita seboleh-bolehnya tiap-tiap kali nak sembahyang gosok gigi, tiap kali nak sembahyang gosok gigi. Tapi oleh kerana Nabi risau, takut memberatkan kepada kita, bahkan takut difahami bahawa ianya adalah wajib, maka Nabi kita SAW tidak paksa. Tapi hukumnya tetap digalakkan, tetap digalakkan. Sebenarnya setiap kali nak sembahyang gosok gigi. Kalau kata kita tak bawa berus gigi, dengan kaedah yang kita sebut tadi lah, dengan kaedah yang kita sebutkan tadi, dengan apa-apa sahaja, sekurang-kurangnya dengan menggunakan jari sendiri pun boleh, termasuk di dalam yang dikatakan dengan bersiwak. Maka di sini kenapa Nabi tidak memaksa, kenapa Nabi sebut supaya tidak menjadi wajib kepada kita, ini merupakan tanda rahmat dan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Tuhan. Kalaulah kita nak menghadap manusia, nak bercakap dengan orang pun, kita akan rasa segan, rasa malu apabila kita bercakap dengan dia dalam keadaan mulut kita berbau. Maka lebih-lebih lagi lah sepatutnya kita merasakan sedemikian apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat kita. Kan, di samping apabila kita nak sembahyang, kalau kita sembahyang secara berjemaah, akan kalau sekiranya bau mulut kita itu kita tidak hilangkan, maka dia akan mengganggu orang di sekeliling kita. Dan maka melihat bagaimana pentingnya kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan dengan orang sekeliling kita, maka dituntut kepada kita untuk seboleh-bolehnya bila nak sembahyang, maka kita pun perlu untuk bersugi ataupun membersihkan gigi kita tadi, bau mulut kita tadi. Baik. Maka daripada sini, kalau kita rujuk kepada huraian-huraian ulama, mereka memperluaskan, digalakkan juga di waktu-waktu lain selain daripada waktu untuk ketika kita nak sembahyang. Termasuk digalakkan juga iaitu ketika mana waktu yang berubah bau mulut kita. Walaupun hadis tidak sebut secara spesifik bila waktu untuk kita bersugi selain daripada waktu sembahyang, maka waktu-waktu lain, waktu yang berubah bau mulut kita, kita sendiri pun boleh rasa. Kan, bau mulut kita sendiri pun boleh rasa. Kan, letak tangan dah dapat rasa dah bau dia. Kan, kau punya bau. Jadi waktu-waktu perubahan bau mulut kita itu digalakkan. Kata ulama, contohnya ketika mana baru bangun daripada tidur, ataupun selepas kita makan makanan yang berbau. Kan, bila kita nak masuk rumah, bila nak baca Quran, bila nak keluar daripada rumah, ini waktu-waktu juga termasuk yang digalakkan untuk kita membersihkan mulut kita ataupun menggosok gigi, bersugi. Maka di sinilah menunjukkan keindahan Islam, pentingnya kita menjaga kebersihan pada diri kita. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, hukum siwak dia tidak menjadi wajib lah apabila nak sembahyang, tetapi hukumnya adalah sunat muakkad. Ini disebutkan oleh para alim ulama kita, sunat muakkad, sunat yang dituntut, sebab Nabi jarang sekali meninggalkannya.
Yang Nabi tinggalkan itu untuk supaya tidak dipahami sebagai wajib sahaja. Kalau Nabi buat tak tinggal, nescaya sahabat akan tengok bahawa ianya merupakan satu perkara yang wajib. Sebab itu sekali-sekala Nabi tinggalkan untuk meringankan hukum terhadap kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja setakat membersihkan mulut, bahkan beberapa anggota tubuh badan yang tertentu dituntut oleh syarak membersihkannya seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minal fitrah al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul azfari wa natful ibti wa qassus syarib. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya 5 perkara dari peraturan-peraturan kebersihan yang dituntut oleh agama, iaitu berkhitan, mencukur bulu ari-ari, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan menggunting misai. Ini merupakan perkara-perkara fitrah yang dituntut untuk kita melakukan pembersihan. 5 perkara ni seelok-eloknya kita buat, dan ianya dituntut juga oleh agama kita. Maksudnya kita sebagai manusia, ghalib dia kan, benda-benda yang 5 ni kalau kita tak potong, kalau kita tak bersihkan, dia akan mengganggu, rasa tidak selesa. Maksudnya secara fitrah pun kita faham bahawa perkara ini perlu kita bersihkan. Yang mana perlu dipotong, kita potong. Mana perlu dibersihkan, kita bersihkan. Kalau sekiranya agama tidak sebut pun, secara fitrahnya manusia tahu benda ini perlu dibersihkan. Maka agama kita datang sempurnakan lagi kesedaran fitrah manusia tersebut dengan syariat kita menetapkan bahawa digalakkan untuk kita melakukan perkara ini. Bahkan ada yang hukumnya menjadi wajib. Contohnya kita kata berkaitan dengan khitan tadilah kan. Jadi di sini disebutkan pertamanya berkhitan, yang kedua cukur bulu kemaluan, potong kuku, cabut bulu ketiak ataupun potong bulu ketiak, dan juga menggunting misai. Ini merupakan di antara tuntutan untuk kesempurnaan pada kebersihan diri kita. Dalam hadis yang berikut diterangkan beberapa perkara lagi selain dari yang disebutkan pada hadis yang lalu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 minal fitrati qassus syarib wa i'fa'ul lihyah was-siwak wastinshaqul ma'i wa qassul adfari wa ghaslu al-barajimi wa nadful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul al-'a'i. Qala Mus'ab wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Rawahu Muslim. Hadis ni hadis yang agak panjang, ada beberapa perkara, 10 perkara yang diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang digalakkan untuk kita bersihkan, untuk jaga kesempurnaan diri kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 perkara dari peraturan-peraturan kebersihan yang dituntut oleh agama, iaitu menggunting misai. Digalakkan untuk kita gunting misai ataupun nipiskan misai. Membiarkan janggut, yakni tumbuh panjang serta mengemaskannya. Untuk janggut digalakkan untuk kita tidak panjangkan, kita biarkan dia. Bersugi, yakni membersihkan gigi. Menyedut air, yakni membersihkan hidung. Yang ni khususnya ketika mana kita berwuduk. Ketika mana kita berwuduk. Ini jarang orang buat ni, bila mana berwuduk jarang dah orang melakukan istinsyaq, iaitu membersihkan hidung. Baik. Memotong kuku, membasuh buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari dan beristinja. Kata Mus'ab, salah seorang rawi hadis ini, dan aku lupa akan perkara yang ke-10. Aku fikir perkara itu tidak lain dari berkumur-kumur. Maknanya Mus'ab bin Umair, dia tak berapa nak ingat yang ke-10 ni, maka kata dia boleh jadilah. Dan kuat sangkaan dia kata berkumur-kumur. Jadi cukup ke-10 perkara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini merupakan kita kata
perkara-perkara yang dituntut dalam agama kita, di mana kata pengarang kita, perkara-perkara yang tersebut ada yang wajib hukumnya, ada yang sunat. Maknanya dalam yang Nabi SAW sebut tadi tu, hadis yang mula-mulanya ada 5, kemudian hadis yang seterusnya ada 10, jadi keseluruhannya 15. Dalam 15 perkara yang disebutkan ini, ada yang mencapai tahap hukum wajib, dan juga ada yang termasuk dalam kategori sunat. Dia bukan termasuk dalam satu hukum sahaja. Ada yang termasuk dalam wajib dan ada yang termasuk dalam sunat. Baik. Yang wajib ialah beristinja. Yang wajib beristinja, dan yang lain dari itu adalah sunat belaka kecuali perkara berkhitan. Perkara berkhitan ini merupakan perkara yang berlaku khilaf di sisi ulama. Kalau kita tengok dalam perbahasan mazhabnya, berbeza pandangan di sisi ulama. Maka kata pengarang kita, menurut mazhab Syafi'i, berkhitan adalah wajib bagi orang-orang yang telah dewasa, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu berkhitan maknanya wajib jugalah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang kata hanya sunat sahaja. Khususnya yang sekarang ni banyak perbincangan dalam kalangan orang-orang yang ambil pengkhususan dalam bidang hadis lah, berkaitan dengan khitanul mar'ah, berkaitan dengan bersunat, berkhitan bagi bayi perempuan. Sebab kalau dari segi orang-orang medik kan, orang-orang dalam bidang perubatan tidak berapa setuju kan, pejuang-pejuang hak kemanusiaan, hak wanita, mereka tidak berapa setuju kerana menganggap bahawa perkara ini adalah zalim kan. Wallahu a'lam, itu perbahasan dari segi akademik lah. Cuma di sisi mazhab ulama pun sebenarnya daripada dulu lagi dah ada perbahasan berkaitan dengan khitan ini. Kita pegang pada mazhab Syafi'i, bagi lelaki dan juga perempuan menjadi kewajipan untuk berkhitan. Kita bagi laluan kepada azan, insya-Allah kita sambung selepas azan nanti insya-Allah. حي على الصلاة
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الصلاة القائمة الصلاة محمد رسول الله شرف درجة العالية رفع اسمك محمد سبحانه. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata pengarang kita, huraian lanjut mengenai masalah ini ada dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh. Maksudnya perbahasan detail berkenaan dengan hukum khitan ataupun kita sebut sebagai berkhatan ataupun bersunat. Semua ini ada perbahasannya di dalam kitab-kitab fiqh. Cuma disebutkan di sini bahawa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, lelaki dan juga perempuan wajib hukumnya berkhitan. Bila wajib ni? Sebelum daripada baligh. Baik, jadi pembahasan lanjut adalah dalam pembahasan fiqh. Tidak disebutkan di sini kerana bukan tempat dia lah. Ini bukan kitab fiqh, ini kitab hadis. Penerangan secara umum sahaja. Baik. Jelasnya kebersihan dan kesucian dalam segala bentuknya adalah dituntut oleh syarak. Ini disimpulkan dalam hadis yang bermaksud kebersihan itu adalah dari iman. Persoalannya, kita nak buat benda-benda ni hari apa? Mana yang lebih baik untuk kita potong kuku, untuk kita cabut bulu ketiak, untuk potong ataupun trim misai kita? Kan, kalau tuan-tuan sekalian jumpa, contohnya banyak yang disebarkan berkenaan dengan potong kuku. Hari ni tak boleh, hari ni boleh, kelebihan dia sekian. Yang tu tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan perkara tersebut. Penentuan hari-hari tertentu ataupun larangan hari-hari tertentu, tidak ada nas dia, tidak ada yang sahih. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab dia Al-Maqasid Al-Hasanah, dia menyebutkan bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang tata cara, maksudnya kaedah dan penetapan hari-hari tertentu untuk memotong kuku. Tapi kelebihan ini ataupun kita kata anjuran ini bersifat umum. Akan tetapi amalan para sahabat dan juga tabi'in, mereka memotong kuku, mereka trim misai, kebanyakannya mereka buat pada hari Jumaat. Contohnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ini merupakan anak kepada Sayyidina Umar, orang yang banyak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil-kecil pun dia ikut juga. Maka dia suka untuk buat benda-benda tadi ni, untuk bersihkan diri dia pada hari Jumaat secara khusus. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sunan, dalam kitab-kitab sunnah,
Antaranya disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak menyatakan sedemikian. Maksudnya ulama di kalangan sahabat dan juga tabi'in, sebagai contoh ulama tabi'in Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga suka untuk buat benda-benda ni, potong mana yang perlu potong, bersihkan mana yang perlu bersihkan pada hari Jumaat. Kerana apa? Apabila ditanya, mereka menyatakan bahawa kerana hari Jumaat merupakan hari berkumpul umat Islam. Ramai orang akan berkumpul, bertemu bersama-sama di masjid dan sebagainya. Maka sebab itulah sahabat dan juga tabi'in, mereka suka untuk melakukan perkara-perkara ini khusus pada hari Jumaat. Tetapi hari-hari yang lain juga dibenarkan, sama juga dapat kelebihan. Cuma hari Jumaat itu kerana hari itu hari yang berkat, maka bertambah lebih lagi lah dia punya ganjaran pahalanya. Hari-hari yang lain pun boleh. Cuma Nabi kita SAW menggariskan panduan. Contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah, yang menyatakan bahawa wuqita lana fi qassi syaribi wa taqlimil asfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruka akthara min 40 yauman. Nabi SAW menetapkan tempoh masa bagi kami untuk nak trim misai, nak potong misai, ataupun nak potong kuku, cabut bulu ketiak, ataupun potong bulu ari-ari, supaya kami jangan membiarkan benda-benda ini melebihi 40 malam, maksudnya 40 hari. Sekurang-kurangnya dalam tempoh 40 hari itu sekali kita potong, kita pendekkan bulu-bulu yang telah dinyatakan tadilah. Ini terdapat di dalam riwayat Imam Muslim. Itu sebagai panduan kepada kita, di mana ia menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan. Tiap-tiap seorang dituntut bukan sahaja berkeadaan suci bersih meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga dikehendaki sentiasa kelihatan berkeadaan indah, berseri, sesuai dengan ajaran Islam yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah bersifat dengan segala sifat yang indah, dan kerana itu ia redha akan keindahan dalam segala bentuknya. Dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah semestinya lah yang paling indah, yang maha indah. Maka Allah Ta'ala hanya suka benda yang indah sahaja, benda yang cantik sahaja. Bila kita beribadah, kita beri ibadah yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sinilah menjadi gambaran kepada kita, menjadi isyarat kepada kita bahawa Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan. Allah suka kepada orang yang bersih, Allah suka kepada orang yang berketerampilan, cantik. Baik. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan kebersihan batin. Kebersihan batin. Hadis tadi pengarang kita dia hanya sebut setakat yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Bila kita merujuk kepada riwayat yang lebih panjang lagi, ada sambungan terhadap hadis tersebut. Ada sambungan kepada hadis tersebut, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong, takabur ialah perbuatan menentang perkara yang benar dan memandang rendah kepada orang lain. Dia ada cerita yang agak panjang. Cumanya bila sahabat menganggap bahawa apabila berpakaian cantik kan dianggap sebagai sombong, lalu baginda menerangkan Allah memang suka kepada kecantikan. Siapa-siapa pakai cantik Allah suka. Tetapi yang Allah tidak suka bukan maksudnya pakai pakaian yang cantik, tetapi dalam diri dia ada al-kibir, perasaan membesar diri ataupun takabur, dan dalam masa yang sama memandang rendah kepada orang lain. Maka itu yang Allah Ta'ala tidak suka. Adapun berpakaian cantik dia bukan sombong, itu yang disukai oleh Allah. Yang Allah tidak suka ialah orang yang dalam hati dia ada kibir. Sebahagian kita mudah menuduh kalau orang pakai cantik-cantik, ini mesti sombongnya kan. Tak, itu yang Allah cintai, itu yang Allah suka. Penampilan yang indah yang cantik Allah suka. Tapi yang Allah tidak suka
ialah orang yang dalam diri dia, dalam hati dia ada perasaan kibir, ada perasaan menyombong diri. Maka daripada situlah dikeluarkan daripada hadis ini pengajaran berkenaan dengan dalam Islam juga menuntut kepada kita kena bersihkan batin kita. Seumpama sikap ataupun sifat kibir tadi tu perlu dibersihkan, kerana Allah tidak suka kepada orang yang sedemikian. Kebersihan dan kesucian batin pula ialah pertama membersihkan jiwa dari kesan-kesan dosa dan perbuatan maksiat. Paling utama yang dimaksudkan dengan bersih batin, bersih daripada dosa, bersih daripada maksiat kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan jalan bertaubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Taubat tu kita bersihkan diri kita lah. Kita nak sucikan balik diri kita, kembali menjadi orang yang seumpama baru dilahirkan oleh ibu dia ke dunia. Itu orang yang bertaubat. Baik. Kan Nabi kita SAW menyebut at-taibun 'ani dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dia seumpama orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bersih, suci. Maknanya itu kita membersihkan batin kita dengan kita bertaubat. Itu pertama. Kedua, kebersihan batin juga dengan cara membersihkan hati daripada kekotoran syirik, hasad dengki, perasaan dendam, tipu daya, takbur, yakni sombong angkuh, riak, bermegah-megah dan sebagainya. Mudah ceritanya, membersihkan batin, kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Macam mana kita nak mengenali sifat tercela ni? Kena belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ajar kepada kita mana sifat tercela, cara nak bersihkan diri daripada sifat-sifat tersebut, kena tengok kepada ilmu tasawuf. Maknanya, lain daripada kita belajar ilmu fiqh untuk bersihkan zahir. Kita tahu mana najis, mana hadas, cara membersihkan dia diajar dalam fiqh. Manakala nak bersihkan batin, tidak lain tidak bukan melalui jalan tasawuf. Ataupun setengah orang dia tak nak guna nama ilmu tu ilmu tasawuf. Setengah orang skeptikal sangat istilah ilmu tasawuf tu. Dia nampak buruk je kalau tasawuf. Tak apalah kalau tak nak guna nama tasawuf. Sebutlah tazkiyatun nafas. Kan ada ulama dia tak namakan ilmu tasawuf, dia panggil ilmu tazkiyatun nafas. Ilmu nak membersihkan jiwa. Samalah tasawuf pun bersihkan jiwa, tazkiyatun nafas membersihkan jiwa. Berbeza pada nama tapi maksudnya sama. Baik. Cara membersihkannya ialah dengan berlaku ikhlas dan yakin, mencintai kebaikan, bersikap sabar, bersifat benar, merendah diri, dan segala amal usaha yang dikerjakan hendaklah ditujukan kerana Allah Azza wa Jalla. Maksudnya itu cara untuk membersihkan batin kita. Selagi keadaan batin dibiarkan bersarang dengan kekotoran sifat-sifat yang keji, maka kebersihan dan kesucian yang dituntut oleh syarak itu masih belum sempurna. Masing-masing kita cek diri kita lah. Kalau kata kita dari segi luarannya pakaian kita dah indah cantik, kan, wuduk kita sempurna, mandi wajib kita sempurna, istinja kita sempurna, itu baru kita menyempurnakan zahir kita. Tapi bila kita menghadap Allah Ta'ala dalam ibadah sembahyang kita khususnya, dan ibadah-ibadah yang lain, kalaulah dalam jiwa kita ini berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan penuh dengan sifat-sifat maksiat hati, kan, penuh dengan sifat-sifat mazmumah kita bawa sekali dalam ibadah kita, maka walaupun luar cantik, dalam tak sempurna, tak cantik, tak bersih, maka tidak diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu melengkapi dua bersih ni, bersih zahir dan juga bersih batin. Bersih zahir melalui fiqh, bersih batin melalui kita kata pedoman ataupun tuntunan yang terdapat di dalam ilmu tasawuf. Perlu kita lengkapkan diri kita dengan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas, untuk pastikan ibadah yang kita nak sampaikan kepada Allah Ta'ala itu betul-betul sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita berusaha ke arah itu untuk memastikan kesempurnaan penerimaan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Sekian untuk malam ini, kita tawakuf setakat itu sahaja. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk kita sambung perbincangan yang seterusnya, iaitu fasal pertama, hukum air dan bahagian-bahagiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.